Assalamualaikum anak-anak. InsyaAllah hari ini anak-anak akan bersama saya Ustazah Siti Mariam untuk pelajaran Jawi. Assalamualaikum anak-anak. InsyaAllah hari ini kita akan bersama untuk pelajaran Jawi tahun 1. Tajuk suku kata tertutup, pola vokal A, konsonan huruf dal, ro, sin, nga dan pa. Sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, saya minta anak-anak semua bersedia dengan buku teks Jawi tahun 1, muka surat 52 dan 53. Baiklah, kita akan mulakan pembelajaran hari ini dengan muka surat 52. Saya minta anak-anak semua lihat di bahagian atas sekali. Di muka surat 52 tu ada gambar belon dan kotak. Baik, di sini kita akan lihat ada 5 perkataan yang dieja dengan suku kata tertutup, pola vokal A, konsonannya huruf dal, ro, sin, nga dan pa. Baik, bagaimana ejaan Jawi dieja dalam suku kata tertutup? Sebelum ni kita dah belajar di dalam kelas. Suku kata tertutup, huruf vokalnya akan diapit atau berada di tengah-tengah di antara dua huruf konsonan. Tengok, D adalah huruf konsonan, A huruf vokal, M huruf konsonan. Jadi anak-anak semua kena pastikan kenal dulu huruf vokal. Ingat lagi huruf vokal apa? A, E, I, O, U. Ataupun di dalam Jawinya alif, waw dan ya. Lihat di sini, huruf vokalnya diapit oleh dua huruf konsonan. D konsonan, A vokal, M konsonan. Jadi A-nya diapit oleh dua huruf konsonan. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana cara mengejanya di dalam tulisan Jawi. Kalau di dalam bahasa Melayu D-A-M. Tetapi di dalam tulisan Jawi untuk mengeja suku kata tertutup, pola vokal A, huruf konsonannya perlulah dibuang. Buang huruf A ni. Kalau kita nak eja di dalam Jawi. Tapi di dalam bahasa Melayu atau dalam tulisan Rumi jangan dibuang. Cuma apabila kita nak tukar kepada tulisan Jawi, A-nya perlu dibuang. Jadi kalau ikut ejaan sebenarnya, ejaannya adalah D sama dengan dal, A sama dengan alif, M sama dengan mim. Betul tak? Okey, tetapi untuk di dalam ejaan tulisan Jawi, A-nya, konsonannya perlu dibuang. Jadi yang tinggal hanyalah dal dan mim. Jadi sebutannya adalah dal, mim, dam. Kita tengok pula huruf ro. Tengok ini. R-A-N-G, rang. Baik. Ni kita boleh lihat R-nya diapit oleh A adalah huruf vokal dan diapit oleh dua huruf konsonan. R huruf konsonan, NG huruf konsonan. Jadi A-nya duduk di tengah-tengah ataupun diapit. Jadi untuk mengeja di dalam tulisan Jawi, huruf vokal yang berada di tengah perlulah dibuang. Jadi R-nya sama dengan ro, R sama dengan ro, NG sama dengan nga,
A-nya kan kita dah buang ataupun kita dah gugurkan dia. Maka ejaan Jawinya hanyalah rongarang. Baik. Seterusnya kita tengok di sini. SAP sub. SAP sub. S adalah huruf konsonan, A adalah huruf vokal, P adalah huruf konsonan. Jadi untuk kita eja sub ini di dalam tulisan Jawi, kita kena gugurkan huruf vokal yang berada di tengah-tengah. Kalau di dalam ejaan tulisan Ruminya, kita kena kekalkan saja A ni. Tetapi bila kita nak tukar di dalam ejaan Jawi, A yang bersamaan dengan huruf alif ni perlu digugurkan. Jadi dia jadi tinggal sin pa. Sin sama dengan huruf S, S sama dengan sin, P sama dengan pa. Sin pa sap. Baik anak-anak. Kita tengok pula huruf seterusnya. NGAN ngan. NGAN ngan. NG sama dengan huruf nga. A sama dengan alif. N sama dengan huruf nun. Tetapi untuk kita eja huruf ataupun bunyi suku kata tertutup, kita kena gugurkan huruf vokal yang berada di tengahnya. Jadi bunyinya nganun ngan. NG sama dengan nga. N sama dengan nun. Ada tak huruf vokal? Tidak ada. Jadi sebutannya adalah nganun ngan. Baik, kita tengok pula huruf seterusnya, ejaan seterusnya. PAK pak. PAK pak. P sama dengan pa. P ni adalah huruf konsonan. A adalah huruf vokal. K adalah huruf konsonan. Jadi kita kena kenal. Perkara penting kamu kena kenal mana huruf vokal, mana huruf konsonan, itu kena fahamkan dulu. Kemudian bagaimana kita nak eja huruf vokal, suku kata tertutup di dalam Jawi. Kita perlu gugurkan huruf vokal yang berada di tengah-tengahnya. Jadi P sama dengan pa, A sama dengan alif ini kita perlu gugurkan. Tak perlu dieja huruf A. Sebab kita nak eja suku kata tertutup. Jadi K sama dengan qaf. Sebutannya pak. Pa, qaf, pak. Tidak ada huruf vokal di sini. Okey, jelas? Baik. Baik anak-anak. Sekarang kita sambung lagi. Pembelajaran kita masih di dalam muka surat 52 di bahagian bawah. Tadi kita tengok bahagian atas, sekarang kita tengok di bahagian bawah. Di bahagian atas tadi kita lihat suku kata tertutup, satu suku kata sahaja. Tetapi di bahagian bawah kita sudah mula masuk kepada dua suku kata. Sebelum tu saya nak anak-anak pastikan dulu faham apa itu suku kata. Suku kata itu adalah bunyi yang keluar daripada satu perkataan. Okey. Sekarang kita belajar menyebut dan mengeja suku kata tertutup. Yang di sini adalah dua suku kata. Ni tanda. Tanda, satu perkataan. Tanda adalah satu perkataan. Tetapi berapa suku kata dia? Dia ada dua suku kata. Ni tanun tan, satu suku kata. Tanun tan, satu suku kata. Dal alif da, dua suku kata. Ini satu perkataan. Tanda adalah perkataan. Bila kita ceraikan, tan satu bunyi, da bunyi kedua, tanda. Itulah suku kata. Suku kata, bunyi yang keluar daripada satu perkataan. Okey, di sini kita lihat. Okey, di sini kita lihat ya. Baik, di sini kita lihat
Ada dua suku kata. Di dalam suku kata yang pertama, ta, nun, tan. Ada tak huruf vokal? Tidak ada huruf vokal. Apabila tidak ada huruf vokal, di situ adalah suku kata tertutup. Baik. Di dalam perkataan ada huruf vokal ke tidak? Ya, ada. Alif adalah huruf vokal yang bersamaan dengan huruf A. Jadi, ini adalah suku kata terbuka. Di dalam satu perkataan, tanda ini ada dua suku kata. Saya ulang semula. Ada dua suku kata. Suku kata pertama, tan. Dan suku kata kedua adalah da. Tan, suku kata tertutup. Da, suku kata terbuka. Macam mana nak kenal? Sini kita tadi dah belajar. Kalau suku kata tertutup, vokal yang di tengah-tengahnya perlu dibuang dan tidak ada huruf vokal pada suku kata tertutup. Kalau suku kata terbuka, ada huruf vokal di akhirnya ni. Okey? So, sekarang kita tengok bagaimana nak mengejanya. Tanun, tan, dal, alif, da. Tanda. Seterusnya, rugby. Rugby, rug, suku kata tertutup. B, suku kata terbuka. Rogarak, bayabi, rugby. Okey, seterusnya nombor 3, sakti. Sak, S-A-K, sak, suku kata tertutup. TIT adalah suku kata terbuka. Sin, kosak. Sepatutnya ada A kan? Tapi kita dah gugurkan apabila kita nak eja dalam tulisan Jawi. Jadi, yang tinggal hanya huruf S sama dengan sin, K sama dengan kof. Bunyinya sak. Yang T ni adalah suku kata terbuka kerana ada huruf ya. Sin, kosak, tayati, sakti. Baik, kita sambung yang terakhir. Pandu. Pandu, P-A-N, pan, huruf suku kata tertutup. Diudu, suku kata terbuka. Jadi, ingat P-A-N, pan, kita gugurkan huruf A-nya dan kita eja hanya tinggal huruf konsonan. Panun, pan, dal, waw, du. Pandu. Baik semua. Baiklah, tadi kita dah belajar yang mula-mula suku kata tertutup satu suku kata. Kemudian kita dah belajar pula tadi suku kata tertutup yang terdiri daripada dua suku kata. Suku kata yang tadi pula terdiri daripada suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Tapi sekarang kita dah masuk dua suku kata dan suku katanya adalah suku kata terbuka dan tertutup juga masih dicampur lagi. So, kita tengok lagi. Okey, seterusnya perkataan seterusnya adalah padat. Pa, suku kata terbuka kerana ada huruf alif iaitu huruf vokal. Dat, suku kata tertutup. Sepatutnya D sama dengan dal, A sama dengan alif, tetapi kita gugurkan alifnya. Kita gugurkan A-nya, tidak ada A, jadi dal tadat. Kemudian alif, waw, o, vokal O. Kemudian rongarang. Kita tengok sini, sepatutnya R sama dengan ro, A sama dengan alif, tapi kita perlu gugurkan. Kemudian NG sama dengan nga, jadi rang, orang. Kemudian seterusnya pusat, PU, pu adalah suku kata terbuka kerana ada huruf vokal U. Kemudian SAT, sat, suku kata tertutup kerana ada vokal A. Dan bagaimana eja? Ejanya adalah PU, P sama dengan pa, U sama dengan waw, pu. S sama dengan sin,
A sama dengan alif. Tetapi kita perlu gugurkan A-nya. Dan yang tinggal hanyalah T. Jadi SAT sat, pusat. Dan macam itulah yang seterusnya. Sekarang saya nak kita semua fokus pada perkataan ini. Dua perkataan ni. Saya nak anak-anak semua tengok perkataan ini dahulu. Okey. So di dalam perkataan ini terdapat dua suku kata. Ini satu perkataan. Pandan adalah satu perkataan, dan di dalam perkataan pandan ada berapa suku kata? Dua suku kata. Suku kata yang pertama pan, suku kata yang kedua adalah dan. Saya tanda. Suku kata pertama pan, suku kata kedua adalah dan. Jadi pandan ini terdiri daripada dua suku kata. Lihat semua. Suku kata pan dan suku kata dan ini adalah dua-duanya suku kata tertutup. Tadi mula-mula sekali kita belajar suku kata tertutup, satu suku kata sahaja. Kemudian dua suku kata pula kita belajar. Yang pertama suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Kemudian tadi kita dah belajar pula dua suku kata lagi, suku kata terbuka dan tertutup juga. Tetapi sekarang kita dah belajar dua suku kata dan dua-dua adalah suku kata tertutup. So bagaimana kita nak mengeja suku kata tertutup? So sekarang kita tengok bagaimana nak mengeja dua suku kata tertutup ini di dalam satu perkataan. Baik, semua bagi perhatian pada perkataan pandan. Pandan. Okey, di dalam perkataan pandan ini cuba tengok P sama dengan pa, A sama dengan alif, tetapi untuk mengeja di dalam Jawi kita perlu gugurkan huruf alif ataupun huruf A-nya, dan kemudian N sama dengan nun. Pan. Okey, kemudian fokus pada perkataan seterusnya. Dan. D sama dengan dal. A sama dengan alif. Tetapi untuk menulis tulisan Jawi, untuk kita eja dalam tulisan Jawi, kita perlu gugurkan A-nya. Dan yang tinggal hanya huruf N sama dengan nun. Dan jadi adalah pandan. Pandan. Panun pan. Dan nun dan pandan. Pun sama. Begitu juga dengan ejaan tampal. Tamim tam. Palam pal. Tampal. Dua-dua adalah suku kata tertutup. Nampak? Tam suku kata tertutup. Pal pun suku kata tertutup. Macam mana kita tahu dia suku kata tertutup bila kita baca Jawi? Tengok. Dia tidak ada huruf vokal. Apa huruf vokal anak-anak? Saya ulang semula. Iaitu huruf alif. Wow. Dan ya, ada tak huruf alif kat tam? Tak ada. Ada tak huruf waw? Tak ada. Ada tak huruf ya? Tidak ada. Maka dia adalah suku kata tertutup. Baik. So macam mana nak ejanya? Cara nak ejanya adalah tam ini perlu digugurkan huruf vokalnya. Jadi ta sama dengan T sama dengan ta, M sama dengan mim, P sama dengan pa, kita gugurkan huruf alif, kemudian L sama dengan lam, pal, tampal. Baik anak-anak, begitulah cara mengeja suku kata tertutup bagi konsonan huruf dal, ra, sin, nga dan pa. Tugasan untuk hari ini saya akan beri di dalam grup kelas kita. InsyaAllah saya mohon anak-anak semua buka semula buku ini, video ini, dan cuba berulang-ulang kali. Kalau tak faham boleh terus tanya kepada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.